Okey, so untuk bahagian kedua ni pula, okey, cikgu akan share beberapa lagi lukisan gambar Raja Sina untuk Kanta Cembung. Okey, sebab Kanta Cembung ni dia punya gambar Raja Sina ni ada 6 gambar Raja Sina. Okey, ada 6 semuanya. Sebab bila kedudukan objek tu kita letak berbeza, dia akan menghasilkan sifat image yang berbeza. Okey, so untuk gambar yang keempat ni pula, okey, objek berada antara 2F dan F. Okey, iaitu kat sini maksudnya adalah panjang fokus lebih kecil daripada jarak objek lebih kecil daripada 2 kali panjang fokus. Okey, ataupun yang inilah objek berada antara titik fokus dengan 2 kali titik fokus. Okey. Jadi kita pakai sama sahaja macam yang video bahagian 1. Kita akan pakai cahaya yang pertama, cahaya selari dengan paksi utama. Okey. Kita garis je, cahaya selari dengan paksi utama terkena kanta cembung, cahaya akan mengalami pembiasan. Okey, dia akan terbias menumpu ke titik fokus. Okey, menumpu ke titik fokus. Okey, ini cahaya sebelum dan selepas pembiasan. Okey. Cahaya yang kedua paling senang, iaitu cahaya daripada objek lalu dekat tengah-tengah kanta, tidak terbias ke mana-mana. Okey. Okey, jadi kita dapat dekat sini persilangan di hujung sini. Jadi ini adalah image yang terhasil. Okey, ini adalah image yang terhasil. Okey. So ini kamu kena buat anak panah sebelum dan selepas lalu kanta. Okey, jadi untuk sifat image ni, okey, yang pertama dia adalah nyata ataupun real. Okey, sebab image terbentuk dekat belakang kanta. Objek dan image belah yang berbeza. Jadi image dalam bentuk nyata, real. Yang kedua songsang, inverted. Yang ketiga diperbesar ataupun magnified. Okey, real, inverted, magnified. Nyata, songsang, diperbesar. Okey, kalau kamu lihat yang pada lukisan yang kita lukis tadi tu, okey, dia punya image dia, kalau kamu lihat, bila objek jauh daripada kanta, image dia kecil. Okey, bila objek dekat 2F, image pun dekat 2F. Jadi makin lama nampak size image makin bertambah. Jadi bila objek berada antara 2F dengan F, nampak image jadi semakin besar. Okey, jadi maksudnya bila objek semakin menghampiri dengan kanta cembung, size image makin bertambah. Okey, itu untuk gambar yang keempat. Okey, untuk yang kelima pula, okey, bila objek berada dekat 2F. Okey, nampak U sama objek berada dekat F, U sama dengan F, objek berada pada titik fokus. Okey, betul-betul berada pada titik fokus. Okey. So jadi kita akan lukis macam biasa, cahaya selari daripada objek. Okey, kemudian cahaya akan terbias lalu titik fokus. Okey. Kemudian cahaya daripada objek lalu tengah-tengah kanta. Okey. Jadi kalau kamu lihat cahaya ni, kedua-dua cahaya ni dalam keadaan selari. Okey, kamu lihat cahaya yang pertama selari lalu F, yang kedua lalu dekat tengah kanta, tidak bengkok ke mana-mana. Jadi dua-dua cahaya ni dalam keadaan selari. Jadi bila selari, dua-dua cahaya ni tidak bersilang. Kalau macam ni nampak dua cahaya ni dalam keadaan yang tidak selari, jadi dia akan bersilang pada satu titik. Okey, jadi bila cahaya selari, dia tidak akan bersilang. Jadi kita akan panjangkan belah kanan pun dia tak bersilang, kita panjang belah kiri pun, okey, kita extendkan garisan ni pun dia tak bersilang juga. Okey, kita panjangkan untuk yang ni pun, kita nak check
So dia tak akan bersilang juga. Okey, jadi menunjukkan image ni tidak akan terbentuk. Okey, sebab tak ada persilangan cahaya. Jadi macam mana kita nak buat dia punya ciri-ciri image? Okey, yang pertama adalah maya. Okey, ataupun visual. Okey, kenapa dipanggil image ni untuk kategori U sama dengan F ni, image dalam keadaan maya? Sebab kita akan menganggap image terbentuk di depan kanta. Kan, iaitu objek berada di depan kanta, image pun dapat terbentuk dekat depan kanta. Kan, maksudnya objek dengan image belah yang sama, dia akan jadi maya. Okey, walaupun cikgu bagi tahu tadi cahaya ni dalam keadaan selari, tapi kita akan menganggap image tu akan terbentuk ataupun berada dekat belah yang sama dengan objek, sebab tu kita panggil maya. Yang kedua, pasangan kepada maya adalah tegak. Okey, sebab kita akan anggap objek berada di depan kanta, jadi dia akan jadi tegak juga sebab nyata pasangan dia songsang. Okey, maya pasangan dia tegak. Kebiasaan untuk lukisan macam tu. Okey, jadi kita akan anggap tegak sebab dia depan kanta juga. Maksudnya orientasi image tu akan sama dengan orientasi objek. Okey, tegak. Yang ketiga, diperbesar. Okey, yang tegak tadi upright, diperbesar, magnified, dan ada satu tambahan lagi adalah terbentuk di infinity. Okey, terbentuk di infinity. Okey, maksudnya image tu terbentuk di infinity sebab walaupun kita tahu dua-dua cahaya ni tidak bersilang, jadi sebab tu kita panggil pembentukan image tu berlaku di infinity. Sebab dua garis selari ni memang tak akan bersilang dekat mana-mana tempat sekalipun. Okey, jadi untuk case U sama dengan F ni adalah special case untuk kanta cembung. Okey, jadi kamu kena ingat dia akan jadi maya tegak besar dan yang paling penting dia terbentuk di infinity. Okey, bila objek berada dekat titik fokus. Okey. Okey, so kita tengok untuk lukisan terakhir kanta cembung ni, bila objek kurang daripada F, kamu lihat U lebih kecil pada F. Jadi nampak kita letakkan objek dekat lagi, semakin dekat dengan kanta cembung, lagi dekat berbanding titik fokus. Nampak titik fokus dengan kanta cembung lagi jauh. Objek dengan kanta cembung lagi dekat. Okey, kita akan lihat apa yang terjadi kepada image ni. Okey, jadi macam biasa kita pakai cahaya selari dengan paksi utama. Okey, kemudian cahaya akan terbias menumpu ke titik fokus. Okey, so yang kedua, cahaya lalu dekat tengah-tengah, tidak bengkok ke mana-mana. Okey, so jadi dekat sini kita tahu bila kita panjangkan dua garisan cahaya sebelah kanan ni, dia akan makin tersebar, dia akan makin dia akan makin orang kata mencapah. Okey, jadi kita akan sambungkan dekat bahagian kiri dia dengan garisan putus-putus. Sebab ini adalah garisan maya, that's why kena buat garisan putus-putus. Okey, jadi persilangan dia terbentuk di belakang sini. Okey, so jadi image yang kita dapat ni adalah dalam bentuk maya, jadi kena buat putus-putus juga. Okey. Okey, jadi maksudnya dekat sini bila image untuk kanta cembung ni berada di depan kanta cembung, kita akan dapat image maya, iaitu visual. Yang kedua tegak. Okey, tegak adalah upright, dan yang ketiga diperbesar. Okey, diperbesar adalah magnified. Okey. Okey, so jadi untuk yang case U lebih kecil pada F ni, ini adalah soalan yang sangat popular dalam kanta. Okey, so yang ni adalah untuk kanta pembesar. Okey,
kanta pembesar ataupun magnifying glass. Okey, ini adalah lukisan magnifying glass yang sangat popular keluar dalam fizik. Okey, kertas 1 dan juga kertas 2 selalu sangat keluar. Okey, jadi kamu kena ingat untuk membina satu kanta pembesar, okey, bila objek yang kita nak tengok tu, kita nak besarkan objek tu mesti berada kurang daripada panjang fokus. Okey, yang F ni titik fokus. Jadi objek tu perlu dekat dengan kanta supaya image yang kita lihat tu akan jadi diperbesar. Sebab tu itulah fungsi kanta pembesar kan, untuk membesarkan image tu. Maksudnya objek tu kita besarkan untuk mudah kita lihat sebab mata kita berada dekat sini. Ini mata kita. Okey, mata kita berada dekat belah kiri ni. Okey, jadi kita akan lihat objek tu dibesarkan. Okey, jadi image yang kita dapat dalam bentuk maya, sebab tu kena lukis putus-putus untuk image ni. Okey, jadi maya tegak diperbesar. Okey, jadi itu saja untuk gambar rajah sinar untuk kanta cembung. Okey, jadi di kesempatan video ni cikgu ada buat satu aplikasi ataupun ada satu function baru dekat YouTube channel cikgu, iaitu ada button join. Okey, jadi dekat button join tu kamu boleh sertai, maksudnya cuma masalah sikit ada ni lah sedikit yuran langganan. Jadi mungkin kamu tak ada duit sendiri kan, jadi kamu mungkin boleh ni lah, mohon parents kamu untuk untuk subscribe ataupun untuk join membership tu. Okey, jadi insyaAllah cikgu bercadang sesiapa yang join membership tu, cikgu akan masukkan dia dalam satu grup Telegram special lah. Maksudnya siapa yang masuk dalam grup Telegram tu, siapa yang join membership je. Okey, cikgu akan buat asing lah insyaAllah. Form 4 satu grup, Form 5 satu grup. Okey, di mana siapa yang masuk dalam tu, yang join membership tu, kamu boleh tanya soalan lah. Okey, dalam tu kamu boleh tanya soalan ataupun apa-apa masalah. Kalau ada masalah dalam fizik, insyaAllah cikgu akan share dalam tu jugalah untuk kita sama-sama bincang. Ataupun kamu ada soalan dalam tu, boleh ambil gambar, share dalam grup tu. Okey, tapi ini tak ada paksaan untuk pilihan sahajalah. Maksudnya kalau siapa nak nak stop membership tu boleh je. Sebab ini adalah antara YouTube dengan kamu lah. Okey, maksudnya kamu bayar kepada YouTube yuran langganan tu untuk kamu join membership dengan grup Telegram cikgu lah. Okey, sebab cikgu sebab ramai juga yang tanya kan, sebab kadang-kadang cikgu terlepas pandang kan dekat WhatsApp sama. Jadi cikgu plan buat satu grup khas lah untuk untuk soal jawab tu. Okey, cuma mungkin cikgu rasa function group ni baru lagi, join membership untuk YouTube ni baru lagi. Jadi mungkin dia perlukan kad debit ataupun kad kredit lah untuk bayar kepada YouTube. Tapi jangan risaulah, dia benda ni memang benda yang bila YouTube ataupun Google buat ni benda yang orang kata legit lah kan, bukannya scam ke apa. Sebab tu cikgu guna platform YouTube ni. Okey, tapi itu untuk permulaan lah. Okey, kalau cikgu tengok benda tu okey, cikgu boleh teruskan lah untuk masa akan datang. Okey, jadi untuk yang apa-apa yang nak tanya tentang join membership tu, boleh komen kat bawah ataupun boleh PM cikgu secara personal. Okey, nombor WhatsApp cikgu ada dekat sini. Okey, ataupun kamu boleh klik dekat channel cikgu tu, ada cikgu dah sediakan link untuk WhatsApp, link untuk IG, link untuk Facebook. Okey, kamu boleh tekan dekat situ lah. Okey, so itu untuk join membership. Okey, kamu boleh war-warkan lah pada kawan. Okey, jadi untuk kanta cembung ni juga, okey, kamu boleh download, okey, macam video sebelum ni, kamu boleh download PDF tu untuk kamu lukis sama-sama dengan cikgu lah. Okey, jadi untuk video kali ni itu saja untuk kanta cembung. Okey, jadi terima kasih pada siapa yang tengok video ni sampai habis. Okey, dan yang tak skip ads, sebab channel cikgu start pada Oktober ni dah start monetize. Jadi cikgu minta siapa-siapa yang tengok ni, kalau ada masa lebih tu biarlah ads tu berjalan. Jangan skip lah. Sebab cikgu baru orang kata bulan Oktober ni lah baru start untuk monetize. Jadi terima kasih atas sokongan pada semua. InsyaAllah cikgu akan cuba share lagi banyak video dalam fizik. Jadi jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.